Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Izzati binti Jalalul Sayuti. My matric number is 18BB03028 and my partner is... Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatin Nabila binti Muhammad Zulham. My matric number 18BB03027. Okay, today we would like to explain about the impacts highest graduation on employment in Malaysia. Okay, let's start it. Okay, before we explain about the data impacts, we can explain what is unemployment. Okay, let's go. Unemployment is defined as the state of individual without a job actively seeking a job. Okay, maksudnya kat sini pengangguran dapat didefinisikan sebagai keadaan individu tanpa pekerjaan dan secara aktifnya mereka sedang mencari pekerjaan. Okey, ini adalah konsep ekonomi yang sangat penting di mana akan menunjukkan keadaan ekonomi dan pasaran buruh. Okey, kadar pengangguran yang rendah adalah kadar yang hampir dengan kadar semula jadi pengangguran. Bagi Malaysia, kadar pengangguran semula jadi adalah sekitar 3% hingga ke 5%. Tetapi pada tahun 2020, kadar pengangguran sebanyak 5.5%. Okey, sekiranya ekonomi mempunyai kadar pengangguran yang rendah, menunjukkan ekonomi berkemungkinan besar kuat dan mobiliti pekerja yang tinggi. Okey, pekerja juga mempunyai daya beli yang meningkat kerana mereka mempunyai pendapatan dan boleh guna sehingga dapat menghabiskan penggunaan ekonomi. Okey, kadar pengangguran yang tinggi pula menunjukkan sesebuah ekonomi ni lemah dan di mana mobiliti pekerja kurang dan daya beli yang kurang. Okey, pengangguran yang tinggi menunjukkan pengangguran yang tinggi mengurangkan daya beli penggunaan kerana individu kurang dapat mengeluarkan perbelanjaan sehingga mengurangkan penggunaan yang dapat membatasi pertumbuhan KDNK iaitu GDP. Okay, now I would like to explain the data and analysis about graduates on unemployment. Okay, untuk data ni kami rujuk daripada data JobStreet and Department Statistik in Malaysia. Lihat kepada data from Department of Statistics Malaysia in graduates on unemployment in 2018 and 2019. Okay, jadi kita lihat kepada data tersebut. Okay, di mana jumlah graduates di Malaysia adalah 5.29 juta orang pada tahun 2019, di mana ia meningkat sebanyak 69% daripada 4.94 juta orang pada tahun 2018 dekat carta yang pertama. Sementara itu, lihat kepada graduates in a labour force yang di mana peratusan meningkat sebanyak 6.8%, iaitu mewakili 4.42 juta orang pada tahun 2019. Okay, pada tahun 2018 pula sebanyak 4.14 juta orang. Okay, dan kadar graduates in labour force adalah sebanyak 83.5% pada tahun 2019, menurun 0.1 mata peratusan. Okay, jika dibandingkan dengan pada tahun 2018 sebanyak 83.6%. So, kadar untuk labour force adalah menurun pada tahun 2019. Okay, ini saya explain secara basically sahaja berdasarkan kepada statistik ni, sebab pada topik ini saya nak explain about unemployment among graduates. So, kita fokus kepada unemployment among graduates in Malaysia sahaja. Okay, kita lihat kepada unemployment rate still kekal kepada 3.9%, iaitu mewakili 170.3 ribu orang, sama dengan rate pada tahun 2018. Walau kita nak bandingkan unemployment di Malaysia, memang kadar secara keseluruhan tu memang tinggi peratusan dia, tetapi dari kadar keseluruhan unemployment rate in Malaysia, kami hanya terangkan about unemployment graduates sahaja. Okay, kita lihat kepada unemployment
on graduate rate statistic. 170.3 ribu orang graduates yang menganggur pada tahun 2019, iaitu meningkat sebanyak 55% berbanding 2018, iaitu pada tahun 2018 kadar graduates yang menganggur sebanyak 191.3 ribu orang. So active unemployment graduates menyumbang kepada 127.4 ribu orang daripada jumlah unemployment graduates. More half daripada active unemployment graduates ni telah pun menganggur kurang daripada 3 bulan, iaitu sebanyak 65.7 ribu orang, mewakili 51.6%. Dan 29.5% ni adalah 37.5 ribu orang pula daripada graduates yang menganggur dalam tempoh 6 bulan. 8.1% lagi, iaitu 910.3 ribu orang menganggur lebih daripada setahun. Jadi bila investigate the reasons yang diberikan oleh graduates yang menganggur adalah responsibility ataupun tanggungjawab. Tanggungjawab ni means graduate ni dia ada tanggungan yang mereka perlu pikul, seperti mereka menjaga parents mereka yang tersakit, yang tak siapa nak jaga, ataupun adik-adik mereka husna kan. Kita lihat pada data yang menunjukkan bahawa peratusan graduates menganggur wanita lebih tinggi daripada pengangguran lelaki, iaitu wanita sebanyak 4.2% berbanding lelaki sebanyak 35%. Seterusnya, daripada data yang kami kaji adalah data from the JobStreet on the fresh graduate on unemployment in Malaysia. The data, kita lihat kepada statistik tersebut, the data that show top 5 reasons why fresh graduates don't get hired. Kita lihat pada statistik yang ditunjukkan paling tinggi sebanyak 68% menjelaskan bahawa kebanyakan graduates baru meminta gaji dan faedah secara tidak realistik untuk permulaan mereka bekerja. Kajian daripada statistik ini mendedahkan bahawa 60% graduate baru ni mengharapkan gaji sebanyak 7,500 untuk pekerjaan pertama mereka, dan 30% daripada mereka ingin dibayar setinggi 6,500. Mungkin kalau kita lihat kepada reason why graduates asking for unrealistic salary and benefit is because financial support which expose them to a high standard of lifestyle during student life. Next dekat sini graduates ni dia terlalu diberi sokongan ataupun dah terlalu hidup selesa dengan gaya hidup standard yang tinggi yang diberikan oleh ibu mampu mereka. So bila graduate ni bila dah terlalu selesa dengan hidup standard yang tinggi, mereka merasakan mereka boleh dapat lebih lagi apa yang ada di depan mata mereka. So that means mereka terlalu choosy about the job. Selain daripada faktor parents financial support adalah kos sara hidup yang tinggi yang menyebabkan graduates ni hidup dalam kekurangan ataupun menanggung sara hidup keluarga. Tetapi kalau kita lihat untuk sesebuah company ataupun government, mereka biasanya akan menawarkan ataupun menyediakan gaji purata antara 2,100 sehingga 2,500 berdasarkan statistik Department in Malaysia. Jadi graduates ni tak nak dia tak ada pilihan untuk menerima job tersebut. Kalau tak, mereka adalah faktor kepada unemployment graduates on Malaysia ni semakin meningkat. The second reason is a poor command of the English language. Kalau kita lihat tahap penguasaan bahasa English di Malaysia semakin meningkat dan terus menjadi perhatian. Ini betapa pentingnya English language in the world. Kalau kita pergi mana-mana negara pun, kalau kita pergi jelajah mana-mana negara pun, kalau kita tak faham bahasa diorang, macam mana kita nak berkomunikasi dengan mereka kan? Takkan kita nak guna bahasa isyarat. Sebab tu nak katakan kat sini betapa pentingnya bahasa English ni. So dalam statistik menunjukkan 64% penguasaan bahasa English yang lemah adalah reason of fresh graduates on unemployment. Disebabkan bahasa English menjadi keutamaan dalam pekerjaan, ia juga menjadi bahasa utama communication in business. Also English language important in a company. Next reason pula, next reason is a contributing fresh graduate unemployment was being too choosy about the job or company at
50%. Okay, followed by poor communication skill and demonstrating poor character during the interview. Candidate know this is smart and they are not to compare before accepting an offer. Majority of them will compare about the salary package, vacation, company working hours and office environment. Okay, the next slide akan menerangkan tentang impact the higher unemployment graduates in Malaysia yang akan diterangkan oleh saya selepas ini. Sekian, terima kasih. Impacts of highest graduation on employment. Okay, satu situasi pengangguran di kalangan siswa telah meningkat dan masalah yang sangat menggerakkan hingga menjadi isu yang meninggalkan keributan dalam pendidikan. Okay, menurut satu kajian pada tahun 2018 oleh Kajian Pelajar Siswa Kementerian Pendidikan Malaysia, terdapat 21 universiti awam dan 38 universiti swasta. Mereka telah menghasilkan kira-kira sebanyak 51,000 siswa pada setiap tahun. Tetapi hanya yang kekal menganggur, 60% yang kekal menganggur selepas tamat pengajian. Maksudnya dalam 60% tu setahun tu dia dah graduate, 60% yang menganggur. Okay. Selain itu, terdapat lebih daripada 5,000 pelajar yang menduduki program pendoktoran iaitu PhD setiap tahun. Satu trend yang akan menjadi jumlah pemegang PhD di negara ini menjadi sebanyak 60,000 pada tahun 2023 menurut statistik yang telah dinyatakan di Parlimen pada tahun 2016 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Oleh itu, terdapat kesan graduan tinggi terhadap pengangguran di Malaysia. First, income from tax revenue will be problematic. Okey, maksudnya pendapatan hasil cukai akan bermasalah. Okey, pengangguran akan menyebabkan pendapatan negara dari sektor cukai menurun. Ini kerana pengangguran yang tinggi akan menyebabkan aktiviti ekonomi menurun sehingga pendapatan rakyat pun akan menurun. Okey, oleh itu cukai yang harus dibayar dari masyarakat juga akan menurun. Sekiranya pendapatan cukai menurun, pendanaan untuk kegiatan ekonomi kerajaan juga akan menurun sehingga kegiatan pembangunan akan terus menurun. Okey, jelas kat sini pengangguran akan menimbulkan situasi pembelanjaan yang lebih sedikit kerana pendapatan mereka tidak perolehi. Apabila mereka tidak dapat memperolehi pendapatan, mereka tidak akan menanggung perbelanjaan dan itu akan menyebabkan penjual tidak akan membuat kitaran yang betul. Mereka akan memberi sumbangan yang lebih rendah kepada ekonomi dan mereka tidak akan melibatkan dalam pembayaran cukai kerana kekurangan pekerjaan dan terutamanya pendapatan mereka tidak sesuai dengan mengenakan cukai. Okey. Kedua, iaitu purchasing power decrease. Purchasing power decrease ni kuasa beli menurun. Okey, daya beli masyarakat akan menurun sehingga permintaan untuk barang-barang pembuatan akan menurun. Keadaan ini akan mendorong para pelabur iaitu usahawan akan mengembangkan atau menubuhkan industri baru. Oleh itu, tahap pelaburan menurun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan dipacu. Ini menyebabkan ekonomi negara merosot akibat kekurangan pelaburan asing. Okay. Ketiga, the government increase spending aid of social problem. Maksudnya kerajaan meningkatkan bantuan perbelanjaan dan masalah sosial. Okey, ini akan memberi kesan buruk kepada seluruh masyarakat seperti individu masyarakat kerana pendidikan hidup mereka yang huru-hara akan mendapat dan
mendapat dan bantuan sebanyak mungkin. Biasanya seorang penganggur mesti bergantung kepada gabungan simpanan, pendapatan ataupun pendapatan ahli keluarga dan bantuan daripada kerajaan untuk sokong kewangan. Maksudnya kerajaan akan keluarkan duit banyaklah untuk membantu orang menganggur. Okey. Seterusnya, loss of national protection. Maksudnya kehilangan potensi pengeluaran negara. Dari segi KDNK, ia berpotensi melebihi KDNK sebenar dan meningkatkan kapasiti penggantian kerana kurang yang pasti menyebabkan negatif kerana tidak ada pekerja yang berjaya menghasilkan. Apabila orang dalam ekonomi menganggur, masyarakat akan membelanjakan lebih sedikit untuk barang dan perkhidmatan dan cukai barang, dan perkhidmatan tidak akan membantu jurang PBD juga mengukur kehilangan output sehingga kadar pengangguran kitaran. Ini terjadi apabila para lulusan tidak dimanfaatkan sepenuhnya dalam beberapa sektor ekonomi, menyebabkan pengeluaran di sektor tersebut menurun, yang seterusnya akan mengakibatkan penurunan output nasional. Okey, yang kelima, the productivity of the organisation and the country will be decreased and much effects. Okey, maksudnya produktif organisasi dan negara akan menurun dan banyak terjejas. Okey, apabila kerja itu tersedia dan tidak ada yang diupah, produktif akan menurun dan itu akan buruk bagi syarikat kerana mereka tidak boleh kehilangan wang dan menghasilkan imej yang baik serta mengekalkan penjualan dan menyumbang kepada masyarakat, dan ekonomi mereka juga akan mengalami banyak kerugian. Okey, kerana tidak dapat memenuhi keperluan pelanggan mereka dan akhirnya akan menghabiskan sejumlah besar wang dan ternyata mereka akan boleh jatuh muflis. Itu saja. Okey, sebagai kesimpulan, kita dapat lihat jumlah unemployment graduates di Malaysia pada tahun 2019 meningkat sebanyak 5.5% berbanding 2018. Kita dapat kesan peningkatan unemployment among graduates di Malaysia seperti income from tax revenue will be problematic, purchasing power decrease, the government increase spending aid and the social problems, loss of national production potential, and the productivity of the organisation and the country will decrease and much affected. Ringkasnya, kesan pengangguran terhadap negara sangat tinggi. Jadi, kerajaan harus berperanan untuk mengurangkan pengangguran seperti menyediakan peluang pekerjaan di beberapa sektor. Bagi company swasta pula, perlu mengimbangi about salary yang ditawarkan atau berpatutan gaji yang ditawarkan kepada graduan baru ni supaya dapat mengurangkan kadar pengangguran yang boleh menyebabkan ekonomi yang lebih baik di Malaysia serta peningkatan produktiviti Malaysia. Okay. Selain itu, dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan negara. Okay. Bukan itu saja, kerajaan harus memastikan kerjasama antara kumpulan IPT dan industri seperti memberi garis panduan kepada IPT dalam memastikan kursus yang ditawarkan dan kuantiti pengganti seimbang dengan keperluan industri. Okay. Sekian, terima kasih.